hantaran ni tak perlu banyak pun tak apa dan tak perlu berjenama. Saya just gunakan hantaran keperluan selepas kahwin. Kalau dah waktu pandemik ni, tak payah fikir pasal hantaran. Fikir pasal yang wajib je. Macam mas kahwin dan barang batal semayang ke. Duit hantaran pun ikutlah persetujuan antara belah lelaki dan belah perempuan. Peralatan elektrik tu yang kita boleh guna untuk seharian kita di masa akan datang. Tapi kalau saya personally, saya rasa pandemik ni kita tak payah kot ada hantaran, kita buat yang wajib saja. Sebelum ni hantaran biasa kita buat berulang-ulang, sekarang kita hanya boleh buat fokus pada hanya yang penting seperti mas kahwin dan batal lahir semayang. Kalau kita dapat minimalistkan barang-barang hantaran ni, jadi kita boleh proceed to the next step. Maksudnya majlis ke, kalau lah boleh dibuat majlis. Kalau tak boleh buat majlis pun kita boleh fikir benda lain, macam kehidupan selepas berkahwin. Yang asas adalah cincin, mas kahwin dan juga hantaran lah. Lamin saya hanya DIY menggunakan barang-barang yang sedia ada di rumah. Habis jimat dari segi kos, makan, jemputan, bridal. Saya pun cadangkan untuk buat satu hari tu nikah dengan sanding je. Norma baru ni kita boleh jimat banyak sangat. Macam saya, kos hanya saya fokus pada baju nikah dan makeup dan cameraman. Dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dalam suasana normal baharu, pastinya ada ramai dalam kalangan kita, boleh kata majoriti terkesan dengan situasi ini. Apatah lagi bagi bakal raja sehari yang sememangnya dah merancang 2-3 tahun dahulu nak kahwin tahun 2020. Tahun pun cantik. Apatah pula bila kita dah sampai hujung tahun ini, ramai yang terfikir nak teruskan ke ataupun kita nak tangguh lagi. Tapi bagi anda yang nak meneruskan majlis, mungkin ramai yang dah fikir untuk menjimatkan bajet. Walaupun mereka merasakan hantaran ini sebagai satu elemen yang sangat penting, Yana, tetapi mungkin kita boleh berubah sedikitlah dari segi cita rasanya. Betul. Hantaran perkahwinan normal baharu ini yang akan kami bawakan kepada anda pada hari ini. Untuk itu, mari saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Nur Izzati Zulkifli dari Petals Plush. Ya. Apa khabar Izzati? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan Nurul Janah Latif dari thehantaran.nj. Saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Rina, kalau kita bercakap pasal hantaran ni kan, kalau kita saksikan paparan tadi, rata-rata mengatakan tak apa kalau tak ada hantaran sekalipun dalam situasi COVID-19 sekarang ini, pandemik yang berlaku. Tetapi kalau kita bercakap tentang perkahwinan, memang tak boleh lari daripada hantaran daripada dulu sehinggalah sekarang. Untuk Izzati sendiri, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang membezakan hantaran di situasi COVID-19 ini dengan hantaran yang sebelum berlakunya pandemik ni? Okey. Saya sebelum COVID melanda, hantaran saya dalam seminggu tu adalah kita keluarkan dalam 50 ke 70 dulang. Permintaan yang agak tinggi. Tapi sejak COVID ni kita terima dalam 30 ke 50 dulang saja. Banyak pengantin yang macam kalau dulu tempatnya 7 balas 5, 9 balas 7, sekarang ni mereka lebih banyak 1 balas 1. Maksudnya satu pihak lelaki mas kahwin dan pihak perempuan balas cincin. Macam tu. Okey, jadi kita dah kecilkan dari segi bilangan hantaran tu sendiri ya. Bagi Janah pula, kalau kita lihat memandangkan ramai juga dalam kalangan yang memberi pandangan tadi merasakan bahawa elok dijalankan rukunnya sahaja. Kalau kita tengok hantaran ni sebagai adat dalam sesebuah majlis. Bagi mereka yang masih lagi nak meneruskan adat ni, kata nak juga ada hantaran untuk majlis mereka. Apa mungkin idea yang Janah sendiri rasa sesuai dalam keadaan sebegini? Dari segi kosnya, dari segi dekorasinya, boleh diminimaliskan? Okey. Seperti Zati katakan tadi, apabila kita dalam COVID-19 sekarang ni, jadi dulu hantaran kita terpaksa minimizekan jumlah kan. Sebelum ini kita 5 balas 7, 7 balas 9 seperti kan. Okey, jadi kita ambil inisiatif untuk kurangkan jumlah seperti permintaan daripada customer dan satu gubahan, satu hantaran tu kita boleh combinekan. Contohnya mas kahwin dan juga untuk cincin lah. Untuk satu dulang kita letak 2 barang. Yes, bukan berbeza lah nilai tu.
okey. Menarik bila idea yang diberikan oleh Jannah tu tadi, sebab secara tak langsung apabila mengurangkan dulang itu bererti berkurangnya juga dari sudut kos. Dan mungkin Zati boleh kongsikan, kalau sebelum ini per dulang, satu dulang itu berapa harga yang biasa diletakkan oleh Zati? Anggaran. Anggarannya. Dan sekarang apabila sudah terjadinya COVID-19 ini, adakah berlaku pengurangan yang banyak ataupun bagaimana? Kalau di Peter Plush, harga kami berdasarkan dulang yang dipilih oleh para klien kami. Contohnya kami bermula dengan harga RM35 sedulang dan untuk yang high end punya RM45 dulang. RM45 sedulang. Design adalah bebas. Jadi untuk kalau klien tu suka bunga yang penuh tapi dengan bajet yang rendah, boleh pilih dulang yang berharga bermula dengan harga RM35. Okey, tapi masih lagilah mengikut apa kemahuan dan kehendak Raja Sehari. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya mungkin dalam tempoh sebegini, saya kata tadi, ramai yang terkesan. Dan pastinya mereka juga tak nak ketinggalan untuk mengikut adat ini. Ada dulang hantaran daripada kedua-dua pihak, lelaki ataupun perempuan. Adakah sebenarnya Jannah merasakan penting juga daripada pihak pembuat hantaran sendiri untuk mungkin mengurangkan bajet, orang kata memudahkan kedua-dua pihak? Di pihak Jannah sendiri masih lagi berterusan perniagaannya, dan di pihak pengantin mendapat dalam kos yang mampu milik, kata orang. Jadi waktu sekarang ni kita meletakkan harga yang mampu milik lah, tak lebih daripada 50 setakat ni. Dalam 40 hingga 45. Jadi saya rasa jumlah ni adalah semua klien mampu untuk memiliki dan mengikut adat jugalah. Eloklah tu Yana, sebab dulang hantaran pun dah berkurang daripada 9 mungkin dah jadi 5, dah jadi 3. Malah ada yang 1. Jadi tak ada masalah lah kan untuk mereka mendapatkan khidmat daripada pembuat hantaran ini. Ya, betul. Sebelum kita bersama dengan Jannah dan Izzati di sebelah sana untuk melihat sendiri hasil-hasil dulang yang dibuat oleh anda berdua, Yana nak bertanya juga kepada Izzati, dari segi konsep, design, sebenarnya kalau konsep dan design COVID-19 dan sekarang ini, sepanjang tempoh COVID-19 ini, adakah desainnya berbeza ataupun sebenarnya masih lagi sama, cuma lebih menerapkan konsep minimalis? Betul ataupun tak? Untuk customer Izzati, ramai yang sukakan bunga penuh, bunga kepuk-kepuk. Masih lagi ada permintaan tu? Masih lagi. Kalau nak, jaranglah request untuk half dulang. Selalunya memang penuh, Kak, saya nak penuh macam tu. Jadi kalau sebelum COVID pun dengan 11 COVID pun sama permintaan je, macam bunga nak kepuk-kepuk macam tu. Masih penuh juga. Masih penuh juga. Kalau Jannah sendiri, apa mungkin tips yang paling sesuai kita nak berikan kepada mereka bakal Raja Sehari kan dalam situasi sebegini, untuk kita ingatkan juga, kalau nak ikutkan, kita semua nak yang meriah, nak yang menarik, tapi mungkin juga dalam keadaan sekarang tetamu pun dah berkurang kan. Yang dijemput hanyalah dalam kalangan ahli keluarga. Apa tips yang boleh diberikan kalau mereka masih lagi nak mengadakan dulang hantaran ini? Okey, ada setengah klien dia menganggap hantaran tu adalah satu penting, ada satu perkara yang penting juga dalam majlis mereka kan. Jadi mereka nak menjadikan hantaran juga salah satu kenangan dalam gambar akan datang, untuk ditatap akan datang kan. Jadi sebagai contohnya sekarang ni untuk mengurangkan kos, kita juga ada membuat hidden hantaran. Kita back kepada zaman-zaman dululah kan, zaman-zaman kita orang tua. Jadi kat situ kita boleh kurangkan kos. Contohnya barang dalam hidden tu kita tak nampak kan. Jadi that's why kita boleh letak apa-apa saja barang dalam tu. Contohnya ataupun sebagai dummy saja. Ada setengah klien, dia orang sangat kreatif, dia orang request untuk letak macam gula, tepung, just untuk memberatkan dalam hidden tu sajalah. Jadi itu adalah dapat mengurangkan kos pada bakal pengantin jugalah. Baik, ini yang sebenarnya kita nak tahu. Sebab kalau nak diikutkan trend ini, sebenarnya zaman nenek moyang kita dulu lagi dah ada kan. Sebab nak pergi jauh, lokasi untuk masuk meminang ataupun bernikah itu terlalu jauh, dan ada hidden hantaran. Tapi bagi mereka, penonton mungkin tak ada gambaran. Betul. Saya sebenarnya sangat-sangat sukakan hidden hantaran ini. Mungkin boleh dijadikan nota penting untuk saya sekiranya nak membuat perkahwinan nanti. InsyaAllah tahun depan. Dan ini juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, satu paparan menarik tentang hidden hantaran. Yana tengok, Yana. Saya.
Konsep hidden hantaran pernah diguna pakai oleh masyarakat Melayu zaman dahulu. Kini ia kembali menular. Nur Syafinas Muhammad Hanif, 25 tahun, mula membuat hidden hantaran sejak setahun yang lalu. Dia beranggapan konsep ini sangat ringkas dan minimalis, namun tetap elegan serta tampak mewah. Saya start buat hidden hantaran ni sejak tahun lepas sebenarnya, Mei. Sebab saya rasa yang tu satu trend yang cantik dan saya berminat lah dengan trend tersebut. Bila mula-mula saya nak buat tu memang tak ramai yang buat hidden hantaran time tu. So saya think it's a special thing yang saya nak mulakan dan start trend yang baru. Hidden hantaran berbeza daripada hantaran konvensional. Konsepnya menjadikan barangan hantaran sebagai rahsia dengan membalutnya. Jika zaman dahulu kain batik seringkali digunakan sebagai balutan, namun kini ia dipelbagaikan. Ada barang kat dalam tapi dia depends kepada certain individu, diorang request sebab kalau dah tak nampak tu nak letak pun boleh, tak letak pun boleh, tapi kebanyakannya memang akan letak barang kat dalam, baru special kan, nak buka macam hadiah. Terdapat beberapa jenis ikatan yang dihasilkan oleh Syafinas. Antaranya ialah ikatan sanggul dan juga ikatan ribbon. Dia sangat menitik beratkan kepuasan pelanggan dan bakal pengantin boleh memilih sendiri warna dan dekorasi mengikut citarasa. Sebenarnya nak kata susah tu tak ada, diikut kepada kreativiti orang tu tersendiri. Kalau the more decoration kalau diorang nak, lagi cantiklah hantaran tu. Selain hantaran, Syafinas juga menyediakan kubahan sirih junjung. Mengikut adat rasa Melayu, sirih junjung adalah perkara yang wajib dalam setiap majlis pertunangan atau perkahwinan. Selain menjadi penyeri dan juga pelengkap majlis, ia membawa maksud tersirat. Lipat sirih itu memang main lah. Kalau tanpa sirih itu memang tak cantik lah hantaran yang lain kan. Sebab dia macam kepala. Yang lain tu sebagai pengiring je. So bila kita bawa tapak sirih tu, dia istimewa macam kahwin. Jadikan benda tu cantik. Orang kata tapak sirih ni dia melambangkan asam garam kehidupan. Hasil perbincangan dengan pelanggan, Syafinas akan cuba sebaik mungkin untuk merealisasikan dekorasi hantaran yang diimpikan. Okey, itu salah satu idea bagi mereka yang seperti Yana sukakah hidden hantaran. Itu idea yang pertama. Idea yang kedua, kita masih lagi nak mengekalkan orang kata dari segi dekorasi bunga-bungaan. Ini memang sangat ringkas dan palingnya saya kira diminatilah oleh bakal Raja Sehari. Ya Jana? Ya, betul. Kita nak gunakan, kalau kita tengok kat sini, kita ada tempat untuk meletak cincin. Dan pastinya ini adalah antara dulang utama juga sekali dengan wang hantaran, betul? Betul. Okey, baik Jana, apa sebenarnya yang mungkin boleh kita bezakan kalau untuk Raja Sehari ini dia memilih untuk membuat hantaran dalam norma baharu ini? Okey, untuk sebagai idea lah kepada bakal pengantin. Okey, contohnya sekarang kan macam pejabat agama telah mengehadkan jumlah yang untuk datang kan. Jadinya sekarang ni kita pun boleh kurangkan dulang. Contohnya satu dulang, kita boleh combinekan dengan meletakkan cincin dan juga wang hantaran lah. Ini sebagai contoh lah kan. Ini yang paling ringkas dan juga menarik. Masih lagi anda boleh mencantikkan dulang hantaran. Sebab kadang-kadang Jana, impian bakal Raja Sehari ini kita faham. Betul. Perkahwinan ataupun impian majlis tu orang kata sekali seumur hidup insya-Allah. Tapi masalahnya kan bila kita dalam situasi sebegini ada banyak perkara yang menjadi limitasinya, ada keterbatasannya. Kalau Jana sendiri kan perkara apa ataupun barang hantaran apa yang perlu kita kekalkan dalam norma baharu ini? Andai katalah dalam kalangan bakal Raja Sehari ini masih lagi nak mengekalkan adanya dulang hantaran ini. Okey, saya rasa satu perkara yang sangat penting adalah mas kahwin lah. Itu perkara wajib yang kena ada dalam ni. Okey. Lagi selain tu, apa lagi? Mungkinlah dia bercadang untuk meletakkan 3 atau ke 5 hantaran. Okey. Mungkin Al-Quran dan juga sejadah. Saya rasa itu sangat berguna untuk dan saya kira perkara-perkara yang boleh kita satukan, kita boleh letak dalam satu dulang hantaran kan? Ya, betul. Okey. Baik, Jana sekarang menggunakan bunga hidup ya untuk kita cantikkan dulang dekorasi ni. Bagi anda di rumah, mungkin kadang-kadang sebab kita memikirkan ada banyak penjibatan yang boleh dilakukan ketika pandemik COVID-19 ini, anda bercadang untuk melakukannya sendiri.
kalau mereka masih lagi nak menggunakan teknik bunga dalam dulang hantaran ini, ringkas yang paling mudah Jannah dari segi nak menggubah bunga ini. Kalau saya tengok kan, Jannah hanya menggunakan span yang kecil je. Ya, betul. Okey, nak dapatkan idea untuk menggubah tu sebenarnya dia macam mana Jannah? Ikut kreativiti ke atau boleh belajar sebenarnya? Sebenarnya kalau macam orang yang kreatif, mungkin dia pandang saja dia dah tahu macam mana step dia nak buat kan. Wow, pandang saja Kalau macam yang ni, macam ni kita akan susun bunga yang besar-besar dulu, kan? Ikut pada kesesuaian, tengok pada semua tempat lah. Kita susun bunga yang besar, and then seterusnya baru kita susun untuk bunga-bunga yang kecil lah. Faham. Kalau kita lihat kat sini ada dekorasi dulang hantaran yang memang penuh dengan bunga-bungaan, yang mana Jannah dan juga tadi Zati sentuh, ramai dalam kalangan pengantin memang masih lagi mengekalkan elemen ataupun dekorasi sebegitu. Ini ramai juga kita melihat dalam kalangan orang kata bakal pengantin memilih untuk menggunakan kotak kaca ini. Dalam tempoh sebegini, di waktu kita melalui fasa norma baru ini, masih lagi ada permintaan ataupun tidak? Masih ada, sebabnya apa yang kita apply di atas dulang, kita juga boleh apply hantaran di dalam kotaknya. Sebagai contoh, yang ini kita boleh tengok. Ada juga cincin dan juga mas kahwin lah. Itu sangat lengkap untuk memudahkan pengantin bawa ke pejabat agama ataupun mengadakan majlis. Sebab kadang-kadang saya kira dari segi nak memudahkan mereka membawa hantaran ini juga penting. Bila dah ada kotak kaca ini, sekurang-kurangnya kita tahu dari segi dekorasi dan juga barang-barangnya terjamin lah ya. Ya, betul. Dia akan kekal dekorasinya. Okey, Jannah, bagi mereka di luar sana mungkin masih lagi mencari, mungkin ada dalam kalangan pengantin kan nak melangsungkan majlis pada hujung tahun ini ke ataupun di awal tahun hadapan, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan perkhidmatan Jannah sendiri? Okey, untuk sekarang ni pun kita dah open slot untuk tahun 2021 sebab memang ramai sangat permintaan sekarang ni, sebab kan sekarang kan ramai untuk buat perubahan tarikh dan postpone ke tahun hadapan. Betul. Jadinya untuk bakal pengantin yang ingin membuat tempahan, boleh ke Instagram kami, iaitu @thehantaran.nj, dan kat situ ada semua detail dan juga contoh-contoh hantaran yang boleh menjadi inspirasi kepada semua. Baiklah, bagi anda boleh buka Instagram sekarang, tengok yang mana dah berkenan tu, teruslah hubungi Jannah untuk mendapatkan perkhidmatannya. Terima kasih Jannah. Okey, satu lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan Yana dan juga Izzati, ada mungkin dekorasi yang berbeza menjadi pilihan anda. Silakan. Terima kasih Rina dan juga Jannah. Memang menarik bila kita tengok hantaran di dalam kotak kaca. Dan kalau anda lihat di hadapan Yana sekarang ini adalah sedikit berbeza di mana ia menggunakan hantaran bunga penuh. Okey, Zati. Mungkin Zati boleh kongsikan antara gubahan bunga penuh yang ada di atas meja ni. Okey, gubahan di sini Izzati lebih banyak bermain dengan warna. Contohnya kalau klien Izzati sukakan warna yang macam pinkish, Izzati akan suggest buat macam roses atau dengan baby breast. Dan kalau Izzati lebih kepada barang, contoh kalau barang lelaki, Izzati akan suggest warna yang gelap seperti purple gelap ataupun biru. Seperti ini. Jadi warna memainkan peranan jugalah untuk melihat dari pihak belah pengantin perempuan ataupun pengantin lelaki. Okey, baik. Yang Zati nak tunjukkan demo hari ini bersama dengan penonton wanita hari ini, apa dia? Okey, hari ini saya nak tunjukkan demo bagaimana nak buat gubahan artificial, menggunakan artificial hantaran, dulang penuh. Kepada penonton di rumah. Baik, dan ini antara bunga-bunga yang digunakan. Betul. Okey, boleh mulakan. Okey. Dan mungkin sambil-sambil Zati buat ni kan, Zati boleh kongsikan juga. Sebenarnya apa lagi idea-idea selain daripada gubahan bunga sebenarnya yang menjadi permintaan dalam kalangan pelanggan ataupun bakal raja sehari? Permintaan macam mana? Permintaan dari segi hantaran, selain daripada gubahan bunga, apa lagi yang menjadi permintaan mereka? Selalunya customer Izzati sukakan bunga tangan ataupun bunga telur songket, tapi bunga telur songket Izzati masih lagi belajar. Jadi Izzati akan suggest lah kawan-kawan Izzati yang buat servis macam tu. Tapi untuk bunga tangan kita ambil, cumanya kita kena prepare sehari sebelum. Jadi kalau klien tu dekat dengan rumah, sebab Izzati base pada Taman Seru Gombak. So kalau dekat dengan rumah kita boleh ambil lah. Kalau macam jauh sampai Melaka,
kita suggest orang lain IG lain. Oh, tapi mesti pernah mendapat permintaan dari Melaka. Melaka, betul. Kita pernah Melaka, Seremban kita pernah dapat. Okey, baik. Dan dari segi nak buat tempahan ni pula Zati, berapa lama sebelum tarikh perkahwinan Raja Sehari tu sebelum mereka perlu membuat tempahan? Untuk Izzati perlukan barang dihantar kepada Izzati dalam tempoh 2 minggu sebelum mereka nak collect. Sebab ni bertujuan untuk Izzati nak tengok kalau contohnya barang tersebut kecil ke apa, Izzati nak kena sediakan macam box, contohnya macam makanan, buah, Izzati akan sediakan bakul. Jadi klien perlu beritahu Izzati dulu apa barang diorang yang diorang nak buat untuk hantaran mereka. Faham. Jadi dari sudut barangan itu klien ataupun pelanggan perlu sediakan sendiri. Cuma dari segi dekorasi adalah dari Izzati. Betul. Okey, faham. Dan kalau kita lihat sekarang ni gubahan yang dihasilkan oleh Izzati ni dah macam nak hampir siap sebenarnya, betul? Betul. Memang sangat-sangat cantik dan menarik kerana olahan bunga yang digunakan juga ada pelbagai jenis. Betul. Mungkin Izzati boleh beri sedikit tips kepada penonton kita sebab yalah kadang-kadang ada yang teringin nak membuat gubahan hantarannya sendiri. Tetapi apa perkara pertama yang mereka perlu tahu untuk membuat gubahan hantaran ni? Okey, untuk membuat gubahan hantaran menggunakan bunga artificial, saya cakap kos dia sama seperti bunga fresh. Baik. Jadi untuk kalau para bakal pengantin nak order untuk nak buat sendiri artificial, saya suggestkan untuk ambil sewa saja sebab kalau ikutkan macam bunga ni mahal, sama seperti harga fresh flower. Ya, betul. Tetapi untuk permintaan fresh flowers tu pun masih ada lagi? Masih ada juga. Cumanya macam tu lah saya cakap tadi, kalau tempat pengantin tu dekat, ya kita boleh ambil. Kalau jauh macam Melaka saya pernah dapat, memang kita saja cari yang dekat lah. Sekali sampai-sampai hantarannya bunga layu lah pula. Kita risau yang tu. Kita takut layu di dalam kereta. Layu, betul. Tak sampai lagi. Dan kalau Izzati boleh kongsikan juga kan dari segi harga, sebab bajet sekarang ni memainkan peranan yang penting juga untuk mana-mana bakal pengantin nak buat tempahan hantaran. Jadi kalau untuk gubahan bunga penuh seperti yang Izzati tengah kongsikan sekarang ni, agak-agak anggaran harganya dalam berapa ringgit? Okey, di Peter Plush kami harga kami berdasarkan jenis dulang yang dipilih oleh bakal pengantin. Itu istimewanya. Kalau pengantin minat bunga yang vas-vas banyak-banyak, macam bunga yang kepuk-kepuk, tapi bajet yang minimum contohnya seperti dulang dia geometri ni hanya RM35 sedulang. Baik. Melainkan kalau dulang masih seperti ini RM45. Baik. Dan ini pun sebenarnya dah hampir siap, betul? Okey, kita masih ada lagi kesempatan masa. Mungkin Izzati boleh kongsikan juga laman sosial untuk perniagaan Izzati gubahan hantaran ni. Okey, Izzati aktif di Instagram @peterplush. Ataupun boleh WhatsApp Izzati di 0134745842. Tapi kalau untuk buat online kelas tu, ada ke juga Izzati buat untuk mengajar mereka di luar sana macam mana sebenarnya nak membuat hantaran? Ada ataupun tidak? Oh, tidak, sebab Izzati pun masih lagi belajar. Kalau masih lagi belajar tetapi hasilnya macam profesional seperti di depan ni, kalau dah betul-betul jadi bukan belajar tu, saya tak tahulah macam mana. Okey, baik. Ini sedikit sebanyak antara idea dan inspirasi yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda lihat, tinggal letak sahaja barangan hantaran tersebut di atas dulang ini dan secara tak langsung ia telah pun menaikkan lagi keserian dulang ini. Apa yang pasti, kami harapkan kepada bakal pengantin di luar sana untuk menjadikan perkongsian kami pada hari ini sebagai inspirasi anda untuk membuat dulang hantaran. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Izzati Zulkifli dari Petals Plush di atas perkongsian Izzati dan juga dari Janah Latif thehantaran.nj. Baik, ini sahaja dapat kami kongsikan berkenaan dengan dulang hantaran. Rina? Tengok dalam tempoh masa Yana berborak-borak dengan Izzati, dah siap dah Janah dengan duit hantaran dan juga cincin kahwinnya. Cantik tak? 2 in 1. Saya tolong letak rama-rama je. Tapi cantik rama-rama tu sebenarnya. Baik, ini dia hasil yang mungkin anda boleh jadikan pilihan untuk hantaran anda di majlis bahagia anda.